Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya pada malam ini. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar anda bahagia. Ya, saudara Ali Abdullah, apa khabar? Itu juga ada saudara Muhammad Naim. Waalaikumsalam. Saudara Hafiz Wan Basirun. Salam. Saudara Mizi Aziz. Mizi nampak gayanya dah lega lah sikit ribut di Lumut tu ya. Boleh lah nak balik dah, balik kampung tu agak-agaknya. Saudara Kamal Awang, saudara Ali Abdullah, ya, saudara Zamari LC. Begitu juga dengan saudara Saleh Lembang, mungkin dari Limbang, Brunei kot. Saudara Muhammad Effendi, saudara Empat Tulang Kering. Macam mana yuk? Okey ke? Atuk Wak, apa khabar tu? Saudara Awi Anwar, saudara Miwal Aiman, Waalaikumsalam. Dari Kuantan, ya, saudara Mishal Aiman. Kelantan Clear Sound, terima kasih. Tapi jangan lupa like and share. Itu yang saya harapkan daripada saudara. Saudara Fau GH. Begitu juga dengan Puan Noro Yatina. Saudara Yusuf Awang, apa khabar brother? Semoga sehat ya. Saudara Kamal Awang. Saudara Salih Rahman. Nenek Porak dari Sabah. Apa khabar orang Sabah? Sabah ni nampak gayanya masih lagi bergelut dengan COVID-19. Saudara Syuhami Magat Ridwan, Waalaikumsalam. Semoga dia berkirim salam pada semua teman-teman. Salam pencerahan pada Syuhami Magat Ridwan. Saudara Badillah Jaafar, saudara Adnan Makno dari Kelang ya, saudara Adnan. Apa khabar orang Kelang? Lama saya tak pergi Kelang tu. Kelang tu sedap, ada apa dia punya rojak bawah jambatan tu. Saudara Gigi Abdul Razak daripada Terengganu. Khabar orang Terengganu? Jangan ke laut ya. Mama Fauzi Buang kecoh Sungai Bersih hari ni. Kenapa? Oh, pasal ini ya, saudara Mak Puazi, tentang pembinaan ataupun penghapusan rumah ibadat mereka. Itulah, bila kita nak bangunkan rumah ibadat kita, macam-macam. Nak diruntuh, diroboh, senang-senang aja dirobohkan. Tapi bila rumah ibadat mereka disentuh, maka kita juga yang jadi masalah. Baik, saudara, saya tidak dapat menyantuni semua pada hari saat ini. InsyaAllah, usai pencerahan malam ini, saya akan santuni satu persatu. Kerana saya perlu memberi pencerahan ya. Hari ini adalah hari Selasa 28 September. Dah hujung bulan September dah sekarang ni. Oktober kian menggamit gerbang Oktober. Dan hari ini adalah hari suami sedunia. Dan pada negara kita adalah hari yang ke-558 saudara. Dah 558 hari negara kita diserang oleh wabak virus corona. Saudara, dan mengikut laporan yang saya terima semalam agak lega daripada 13,000 pada 10,938. Tapi tiba-tiba hari ini naik balik 11,332. Artinya virus corona belum ada tanda-tanda redanya. Masih lagi menyerang negara kita. Jadi saya haraplah agar anda semua, Syarif, Zakaria, Saifuddin, berhati-hati dan sentiasa menjaga kebersihan. Kalau tiada keperluan, tidak perlu kita keluar. Dan elakkan pertemuan yang ramai-ramai. Elakkan penjarakan sosial. Dan bila kita balik rumah, kita bersihkan diri kita, gunakan sanitizer. Dan juga pastikan agar anak-anak tidak bebas di luar rumah, saudara ya. Udara sekarang ni pun sekejap hujan, sekejap panas yang tidak menentu. Saya yang usia begini pun diserang juga ya, Puan Fatimah Saleh. Hari ini di Perlis nampak gayanya ada penurunan, iaitu jumlah hari ini adalah 11,332. Ada peningkatan daripada 10,959 semalam. Di Kedah nampak gayanya naik balik daripada 660, dia naik kepada 819. Begitu juga di Pulau Pinang, Jack. Walaupun dalam ratusan, tetapi semalam 793 dah lega lah sikit. Tapi rupanya dia naik balik 895. Cuma di Perak ni alhamdulillah ada susut sedikit. Daripada 713 kepada 678. Di Selangor masih mengganas, saudara. Semalam 979. Rindu kita nak tengok angka ratusan. Tapi hari ini naik balik 1231 di Selangor. Di wilayah Persekutuan juga meningkat. Tapi ratusan lah, daripada 176 kepada 240. Di Putrajaya ada satu peningkatan. Semalam 18, hari ini 19. Di Negeri Sembilan, alhamdulillah, kau jagalah kebersihan baik-baik. Sebab semalam 165, hari ini turun 110. Nampak gayanya trend di Negeri Sembilan berterusan, 2 hari berturut-turut dia turun.
Saya harap warga Negeri Sembilan berjaga-jaga dan sentiasa menjaga kebersihan. Di Melaka juga nampak gaya ada susut daripada 346 kepada 303. Cuma di Johor, saudara, tiba-tiba di Johor ada kelegaan semalam daripada 1455 dia turun kepada 1226. Tapi hari ini dia naik balik 1319. Jadi warga Johor berhati-hati dan sentiasa menjaga kebersihan. Di Pahang, alhamdulillah susut sedikit daripada 739 kepada 677. Begitu juga di Terengganu ada sedikit susut daripada 691 kepada 629. Tetapi di Kelantan, kelegaan hanya sekadar sementara je semalam, saudara, 983, tapi hari ini meningkat kepada 1088 orang. Mek, cik, abang, saya belaka, jagalah kebersihan diri deh. Begitu juga di Sabah. Walaupun angkanya ratusan, tetapi ingatkan lega semalam daripada 1078 kepada 751. Tapi hari ini di Sabah naik balik hari Senin kepada 965. Dan Labuan masih belum dapat mengekalkan rentaknya sifar. Semalam tak ada jangkitan, tapi hari ini ada 3 jangkitan di Labuan. Cuma di Sarawak nampak gayanya ada sedikit kelegaan dah 2 hari ni. Hari ketiga itu hari 2943. Tapi hari ini nampak gayanya daripada 2943 dia turun 2723, dan hari ini dia susut lagi 2358. Tapi bagaimanapun Sarawak masih lagi menjuarai jumlah jangkitan, saudara, ya. Jadi jumlah untuk bulan ini saudara, saya ingin melaporkan bahawa kes sehingga 29 September ini adalah 28 September adalah 474,272. Ini bulan ini, saudara, yang terkumpul satu bulan ni sehingga saat 28 September adalah 474,272 orang warga kita yang dijangkiti, yang dijengah oleh virus corona. Sebab itu saya katakan berhati-hati, saudara. Pastikan kita menjaga kebersihan diri kita. Baik, kita pergi tazkirah yang singkat, sesingkat mungkin. Iaitu terdapat 12 amalan sebagai pembuka pintu rezeki pada kita. Iaitu kita hendaklah solat awal waktu. Jadi bila dengar azan saja terus solat secara cepat-cepat. Kerana itu merupakan pembuka pada pintu rezeki. Dan jangan sesekali kita membuatkan kedua ibu bapa kita marah ataupun tersinggung. Yang ketiga, kita hendaklah saling tolong-menolong, membantu jiran dan sebagainya. Rajin bersedekah dalam pelbagai cara, bukan hanya wang ringgit, tapi bersedekah tenaga, bersedekah buah fikiran juga dianggap sebagai sedekah. Rajinlah kita buang sampah atau halangan di jalan raya. Ini diunjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau ada di tengah jalan tu ada kayu dan sebagainya, kita alihkanlah. Itu juga adalah antara tindakan atau perbuatan yang mengundang untuk pembuka rezeki yang mudah pada kita. Dan jangan lupa membaca surah Al-Waqiah bila ada kesempatan, saudara. Itu surah untuk kemudahan mendapat rezeki. Samping itu, kalau ada kemampuan, lakukanlah selawat terhadap baginda Rasulullah SAW sebanyak 1000 kali sehari. Dan suka kita menyampaikan ilmu pada orang, walaupun sedikit. Setiap kali anda menyampaikan ilmu kepada teman-teman, maka disitulah pembuka rezeki pada kita. Yang ke-9, kita tidak akan mengungkit setiap pemberian kita. Jadi kadang-kadang bila kita memberi, bila kita bercakap dengan kawan kita, tadi aku dah bagi orang ni duit, itu mengungkit. Jadi kalau mengungkit itu, pahala pun tak dapat. Di samping itu, memberi aib kepada mereka yang menerima rezeki itu. Jadi kita bersedekah, kita ikhlas, insya-Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah SWT. Dan yang ke-10, kita kena niat bahawa setiap kali kita berusaha untuk mencari rezeki itu adalah kerana Allah. Ya saudara, rezeki datang daripada Allah, bukan daripada sesiapa. Ingat saudara, jangan saudara katakan nak jumpa orang ni nanti dapat rezeki, itu boleh gugur iman saudara. Rezeki datang daripada Allah SWT. Dan yang ke-11, kita kalau boleh rajinlah berpuasa sunat serta melakukan istighfar astagfirullahalazim sebanyak 100 kali sehari. Kerana Nabi Muhammad SAW suka mengingatkan pada kita supaya kita melakukan segala-galanya dengan segera, jangan tidak menangguh-nangguhkan. Sebab itu baginda menyatakan, jangan tunggu sampai kita fakir, sampai kita susah baru nak datang penyesalan. Jangan tunggu sampai dah kaya baru nak bersedekah. Jangan pula kita tunggu sakit baru nak cari ubat.
Jangan pula kita tunggu waktu dah tua, kerana waktu itu kita dah nyanyuk. Ingat saudara, jangan sampai kita dalam keadaan yang mati mengejut. Sebab itu, sebab kali sebelum kita nak tidur, kita mengucap 2 kalimah syahadah, memuji kebesaran Allah, kemudian kita selawat pada baginda Rasulullah SAW. Dan ingat saudara, jangan kita tunggu Dajjal. Dajjal itu ada di mana-mana sekarang ni, zaman akhir zaman, ya. Dan jangan kita tunggu datangnya hari kiamat, sama ada kiamat kecil ataupun kiamat besar. Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, doa paling baik, ini petua, doa yang paling baik adalah di penghujung malam. Sebelum kita nak tidur, di penghujung malam adalah doa yang paling baik waktunya. Serta di akhir setiap solat 5 waktu. Jangan lupa saudara, jangan tinggalkan solat. Kita hamba kepada Allah SWT, kena sentiasa tunduk pada pencipta kita, Allah SWT. Itu sekadar tazkirah singkat untuk kita berkongsi pandangan. Jadi Hazri Zakiah UMNO tak perlu bergantung kepada PBM ke arah PRU15. Memang begitu pun kita dah putuskan hubungannya, saudara Hazri, ya. Dan saya ingin menyantuni mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Apa khabar Hibil? Orang Manjung sihat? Kata saudara Hibil, ujian hidup datang silih berganti. Tapi yakinlah, pertolongan Allah juga tidak pernah berhenti. Janganlah tertipu dengan usia muda, kerana syarat mati tidak semestinya hari tua. Dan janganlah terperdaya dengan tubuh yang sihat, kerana syarat mati juga tidak semestinya sakit. Itu saudara Ibil. Beliau berpesan pada kita. Kerana menurut Herbert Spencer, ini catatan saudara Ibil bacaannya, menurut Herbert Spencer, akal yang mulialah yang memiliki kepuasan tertinggi. Jadi kalau akal itu akal yang tak mulia, tak adalah kepuasannya saudara. Itu merupakan kiriman saudara Hibil Hasan. Saudara, seperti biasa, jangan lupa bagi anda saya minta izin 5 minit saja. Kalau anda ada produk, sila hubungi Azhar 011-330-41241 untuk membolehkan saya mewawarkan produk saya. Segmen e-commerce sekadar 5 minit saja saudara. Masih lagi produk daripada sahabat kita, saudara Zul, daripada tokoh jamu Kemaman. Saudara boleh menghubungi saudara Zul di talian 019-917-0449. Saya tidak boleh memberikan harga, nilai harganya berapa. Saudara boleh berhubung dengan beliau di talian 019-917-0449. Ataupun boleh search dalam websitenya Tokoh Jamu Kemaman. Hari ini saya ingin mewawarkan produk beliau, iaitu akar kayu tongkat ali. Ini boleh direbus saja, saudara. Jangan makan. Jangan pula saudara pergi kilang nanti saudara jadi kayu serbuk. Tak boleh. Dia rebusan air pada kayu tongkat ali, plus ginseng, madura dan mahkota dewa. Sebab air minusan ini elok diminum pada sebelah pagi dan malam sebelum tidur. Kerana untuk memulihkan tenaga. Kalau siang hari kita banyak menggunakan tenaga, melegakan kepenatan, keletihan dan kelesuan, serta melegakan sakit pinggang, sakit lutut, sendi dan saraf, serta membuang angin dalam badan dan melewaskan air kencing. Kadang-kadang kita dah tua begini ni ada penyakit kencing tak lawas, ya saudara. Dan ia turut membantu melancarkan peredaran darah. Jangan lupa saudara, ini produk beliau iaitu air rebusan, ya. Saudara kena rebus. Kena buat sikit lah nak berubat saudara, ya. Kemudian satu lagi daripada toko jamu Kemaman, produk keluaran saudara Zul adalah mandian akar kayu. Ini bukan untuk minum. Jangan pula saudara silap nanti beli yang ini saudara buat rebus buat minum. Tidak, ini untuk mandian, dijadikan sebagai rebusan ini. Direbus kemudian kita ambil sebagai mandi. Ini untuk menyegarkan badan dan uras saraf. Dan sesuai kalau untuk wanita-wanita, isteri-isteri anda yang baru bersalin, gunakan ini sebagai mandian. Badan harum dan segar, ya. Jangan lupa saudara, ini mandian akar kayu, herba mandian serub yang digunakan selepas bersalin untuk membantu membuang angin dalam badan, mengatasi masalah kebas ataupun sengah-sengah tulang, sendi dan otot-otot.
memulihkan kembali tenaga dari kelesuan, melancarkan aliran darah, dan bau-bauan daun herba bertindak sebagai aromaterapi untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan migrain dan sakit kepala. Itu produk sahabat kita. Kalau anda ada, jangan lupa hubungi anak anda Azhar. Bolehlah saya wawarkan saudara. Sebab bagi saya sediakan 5 minit saja untuk kita e-commerce, saling bantu-membantu. Ni Tuan Aksin Sayuti, Datuk ulaskan sikit RMK12 insya-Allah sebentar lagi saudara ya. Baik. Seperti biasa, usaha e-commerce, salam impian, moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya akan tetap bersuara sehingga kita dapat apa yang kita nak. Biarlah orang kata macam budak-budak merengek tiap-tiap malam, saya akan merengek. Yang kita mahu adalah moratorium daripada kerajaan ataupun arahan daripada kerajaan kepada syarikat bank, kepada peminjam-peminjam, teman-teman kita yang beli rumah daripada syarikat kerajaan. Jadi mereka terkesan yang amat sangat. Jadi sebab itu diharapkan mendapat moratorium pinjaman selama 6 bulan dan terakru tanpa faedah. Begitu juga dengan tuntutan kita supaya kerajaan segera mengarahkan kumpulan wang simpanan pekerja yang mengumumkan kononnya ada keberuntungan semalam. Jadi dah untung tu bagilah. Apa masalahnya? Saudara Arian, Assalamualaikum. Terima kasih. Saudara Zakaria, apa khabar saudara? Begitu juga dengan saudara Ramlan, saudara Puan Maznah Cik Mat. Ni dalam Instagram, tak sentuhlah Instagram, kecil hati pula kawan Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah tinggal lagi 69 hari keluarga 69 menuju 100 hari. Tinggal lagi 69 hari menuju 100 hari. Ini tentulah pencerahan saya berhubung dengan kedudukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, keberadaannya di anjung kuasa di Sri Perdana. Sebelum saya memberi pencerahan berhubung persoalan ini, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, dibelah kayu buat memasak, ditiup berasap, habuk disapu. Bahasa Melayu semakin rosak, bertwitter, berwhatsapp, ejaan merapu. Memang pun saudara, kalau saudara lihat dalam talian telefon kita, teman-teman berwhatsapp, guna bahasa segala rosak bahasa kita ni. Ngalahan dicantumkan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, OMG dan sebagainya, ejaan pula lentang pukang, ada pula cantuman bahasa Jepun, bahasa Jawa, bahasa macam-macam bahasa dicantum oleh mereka. Jadi ini semua adalah ke arah merosakkan bahasa kita. Saya harap teman-teman gunakanlah bahasa yang baik saudara. Sebab itu Pak Nazil begitu sensitif. Beliau adalah pecinta budaya. Beliau mahu mempertahankan bahasa, kemuliaan bahasa kita. Ingat saudara, bahasa itu adalah jiwa bangsa kita. Kata Pak Nazil lagi, naik basikal pergi kembara, singgah bersilat di gelang patah. Puntung sejengkal merah membara, jangan dibiar baranya patah. Jadi kalau kita semangat, kita tengah mengembara itu, jangan tiba-tiba hilang. Apa khabar saudara pusaka Melayu? Katanya lagi ini ini sebab Pak Nazil ni dia sensitif orangnya. Sebab kalau semalam mungkin saya tersilap satu perkataan pun dalam perbicaraan pantunnya, dia sering menghubungi saya, dia kata tu kena ulangi balik, dia kata takut lari maksud. Sebab pantun ini indah. Kadang-kadang saya kerana laju sangat bercakap, terlepas pandang dan lari daripada maksudnya saudara. Jadi saya kena repeat balik pantun semalam. Kak Inah membuat laksa, menjamu ayah anda, kuahnya likat. Likat ni bahasa orang utara, likat itu pekat. Banyak karena di anjung kuasa, asyik bercanda, berebut pangkat. Itu ceritanya. Saya kata sebab di anjung kuasa tu sebenarnya mereka ni asyik bercanda, merebut kuasa. Dalam pada itu saudara, saya juga menerima 2 kiriman teman kita yang nak berpantun. Minat pantun ni. Pertama saudara Azmi Omar. Seronok juga saudara Azmi Omar. Dia kata, senandung trompet ditiup bain, lagu Piramli jadi pilihan. Duit kumpulan wang simpanan pekerja cannot brain.
Rakyat sukar hadapi kehidupan. Saya anggap ini adalah pantun sloka saudara ya. Sebab dia punya perkataan brain itu tak ada dalam istilah bahasa kita. Tapi saya jadikan ini sebagai pantun sloka daripada Saudara Azmi Omar. Senandung trompet ditiup bain, lagu P. Ramlee jadi pilihan. Duit KWSP cannot brain. Ini perkataan cannot brain tu sebenarnya tak boleh nak brain tu. Jadi itu yang rojak tu Saudara Bain. Kalau dengar Pak Nazir tu, dia kata terkejut dia tu, tiba-tiba ada pula bahasa cannot brain ni kata. Dan rakyat sukar hadapi kehidupan. Terima kasih Saudara Azmi Omar. Begitu juga dengan Saudara Arjuna Jabis. Cantik dia punya perlambangan awalnya. Kata Saudara Arjuna, pohon bidara di Istana Lama, hidup dijaga, tinggi menjulang. Janganlah rakyat sering dipersenda. PRU 15, rakyat menentang. Ini pula memberi peringatan pada pimpinan akan datang. Ya saudara, itu terima kasih kepada teman-teman kita, saudara Arjuna, Saudara Azmi, dan of course tentulah Pak Nazir kita yang tidak henti-henti menghantar kiriman pantun untuk kita kongsi bersama. Saudara, seperti biasa saya harus memberi peringatan. Memang tuan saudara tak berapa suka, tapi saya harus memberi peringatan kerana ini adalah untuk memastikan saya tidak terjebak dalam masalah. Ini selalu diperingatkan oleh peguam saya. Dia kata kena cakap, orang tak suka pun kena cakap juga gitu. Okey, iaitu mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, maka tindakan anda ataupun suntingan anda itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan. Dan saudara kena ingat ya saudara, bahawa ini adalah pencerahan politik yang saya beri pencerahan berdasarkan kepada apa yang saya dapat daripada laman sosial, laman arus perdana, berita arus perdana, serta pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang jurnalis ya saudara. Dan prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ya saudara Kapla, saudara Said Mustafa, saudara Yusof Rafiq, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan kalau boleh, gunakanlah bahasa yang baik untuk menyantuni. Kalau anda berbalah, semalam saya tengok ada 2-3 orang berbalah sama-sama sendiri itu, ada sedikitlah bahasa yang kurang manis. Jadi usahakanlah kita menggunakan bahasa-bahasa yang sopan agar melambangkan budaya kita saudara ya. Jadi itu peringatan saya. Tapi kalau saudara nak juga kasar apa boleh saya buat, saya pun kena maki hamun juga saudara. Jadi ingat saudara, kita warga cinta damai yang menyantuni harmonis bangsa. Saya menerima kiriman daripada saudara Mazman Talib. Dia kata politik Pak Menteri sekarang ni terlalu mabuk kuasa, lupa untuk menyantuni rakyat marhaen. Sedangkan rakyat menjadi mangsa oleh kuasa-kuasa politik. Tak kiralah bangsanya Melayu ke India ke China ke, semua rakyat marhaen kini menjadi mangsa. Itu benar saudara. Kesan daripada caturan politik yang tak menentu, dah 3 orang Perdana Menteri, rakyat berada dalam keadaan yang cukup menderita. Ini bukan sahaja bangsa kita terkesan, bangsa-bangsa lain juga terkesan, mereka yang berniaga juga terkesan, kedai-kedai ditutup dan sebagainya. Ini kesan daripada percaturan politik sebenarnya. Sebab bila gagal untuk menyantuni suasana ekonomi kita, pimpinan masih lagi bercanda dalam memburu kuasa. Kemudian kalau saudara Barbrik Ariel, dia kata bahawa insya-Allah lah, dia kata sambil mendengar bicara saya ini bertemankan secangkir kopi O ataupun teh bujang saudara. Tapi dia kata dia mengharapkan supaya kupasan-kupasan saya ini dapat menyedarkan mereka di anjung kuasa. Saya tidak tahu, tapi teman-teman kawan-kawan ada memberitahu bahawa mereka yang berada di anjung kuasa mendengar, bukan mereka tak mendengar. Tapi kadang-kadang telinga mereka panas lah. Saya nak kata you nak marah, marahlah. Sekarang macam contohnya malam besok Majlis Tinggi UMNO akan mengadakan persidangan mesyuarat Majlis Tinggi UMNO nak membincangkan berhubung dengan penarikan diri perletakan jawatan yang bawa oleh Tengku Razli Hamzah sebagai penasihat majlis, pengurusi majlis penasihat UMNO, dan tentang usahanya untuk mengembalikan semula UMNO yang lama yang dulu yang telah diharamkan era Tun Dr. Mahathir dan sebagainya. Jadi perkara ini akan dibincangkan malam besok. InsyaAllah kalau saya dapat apa-apa dapatan yang saya dapat, saya akan memberi pencerahan kepada saudara.
Jadi dia kata sepatutnya mereka yang berada di hanya kuasa itu, mereka menggalas amanah rakyat. Sepatutnya mereka telus di setiap titik noktahnya, dan jangan hanya sekadar lembut lidah menyantuli harapan rakyat. Akhirnya tak ada ke mana pun. Dan beliau pun sempat juga babrik air berkirim salam dan juga berkirim pantun. Pucuk pegaga ulam kampung, makan bersama sambal belacan. Amanah kuasa yang disambung, janganlah tergelincir di tengah jalan. Dia meluturkan harapannya melalui pantun. Terima kasih. Banyak orang minat pantun rupanya ya. Saudara Razali Samad, adakah Datuk Parti 46 kuliah akan kembali? Saudara Razali, bukan Parti 46. Ini saya perlu jelaskan bahawa waktu UMNO diharamkan dan diwujudkan Parti Melayu Baru, itu Parti UMNO baru, sebenarnya Parti UMNO itu tidak diharamkan. Itu dah silap perundangan. Itu bukannya Parti Semangat 46. Parti Semangat 46 satu entiti baru. Ini saudara kena jelas ya. Jadi saya banyak orang kadang-kadang tersilap mengatakan Tengku Razali nak tubuhkan parti baru. Bukan. Dan kalaulah seandainya pimpinan di Anjung Kuasa nak mengharamkan UMNO, maka alternatif kita dah ada, iaitu kita wujudkan balik parti lama kita lah. Cuma struktur mereka yang bertanggungjawab, menguasai ataupun mengepalai, menakodai parti UMNO yang diasaskan, parti asal itu tentulah berubah. Keadaan ini tentulah ini tidak disukai oleh wolot-wolot. Mereka yang sekarang ni jadi ketua bahagian, yang telah pun berbelanja banyak wang untuk merebut kuasa, nak jadi ketua bahagian dan sebagainya, mereka tak sukalah. Sebab kalau diwujudkan kembali parti itu, maka mereka akan kehilangan kedudukan. Sebab tidak tercatat dalam perlembagaan UMNO, you boleh mengeluarkan wang untuk membeli jawatan. Itu keadaannya, Hasanul Haji Hassan. Apa khabar Bali? Pengundi yang buat pilihan, jadi terimalah. InsyaAllah itu je, Saudara Khairul Fidli. Ini keadaan kita. Dan hari ini saudara, saya amat terperanjat. Memang memeranjatkan saya apabila Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bercakap di Parlimen. Saya kata ini sebenarnya satu keputusan yang gila. Saya tidak tujukan pada Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, tapi kata kegilaan, satu keputusan kegilaan yang saya rasakan ini bukan keputusan era Kerajaan Pakatan Harapan. Bukan juga yang dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, sebab beliau baru tak sampai pun, baru 31 hari dia berada di Anjung Kuasa di Seri Perdana. Ini adalah era Kerajaan Perikatan Nasional yang selama hari ini kita orang kata saya serang, saya marah. Memang pun contohnya saudara, memang tak masuk akal apabila secara terus terang Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri mengatakan bahawa kerajaan berbelanja sejumlah 30 juta. Bukan sekupang, bukan 3 kupang, bukan RM30, bukan RM300, bukan 3 juta, 30 juta hanya untuk mengubah suai kediaman resmi Perdana Menteri di Seri Perdana. Sedangkan wang itu dibelanjakan di saat kita susah, di saat rakyat susah saudara. Ini dijelaskan oleh mantan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Amiruddin, ahli Parlimen Kubang Pasu dalam sidang medianya. Saya dengar begitu, ya menyirap darah saya. Saya ingatkan setakat itu saja. Rupanya sekarang ni apabila kita membongkar ataupun kita membuka kapet tu, tersirap segala benda yang hanya yang busuk terhimpun di bawah permaidani yang indah itu rupanya. Kata-kata itu indah tetapi rakyat tidak disantuni. Malahan mereka berbelanja begitu suka-suka mereka saja, berbelanja hanya untuk melakukan renovasi ataupun renovation ataupun ubah suai kediaman resmi Perdana Menteri Seri Perdana. Sepatutnya tak ada keperluan. Dah indah, dah sergam. Tapi ialah Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, dia terpaksa lah memikul beban. Sebab itu saya katakan beliau hari ini memikul biawak hidup yang busuk lagi membusukkan. Kerana apa yang dilakukan sekarang ini beliau tak pasal pikul. Sebab itu saya katakan bahawa inilah masanya yang kekhawatiran saya, segala kekotoran, segala kebobrokan ini terpalit kerana beliau saat ini adalah wakil daripada UMNO menjadi Perdana Menteri. Dan keadaan ini tidak boleh dihentikan sebab benda dah dilakukan era kepimpinan terdahulu. 30 juta saudara. Begitu juga macam mana apa-apa saranan daripada ini Hanayo.
Dia kata yang permintaan dia supaya ini parlimen menjelaskan bagaimana kos ubah suai pejabat-pejabat menteri. Baru 3 kementerian saja, 3 menteri dah 3 juta. Pembelian perabot dan sebagainya. Bagaimana kementerian-kementerian yang lain? Tapi rupanya bukan hanya setakat 3 kementerian, rupanya banyak lagi kementerian. Jadi begitulah keadaannya. Wang rakyat daripada kantung negara dihabiskan hanya untuk melampiaskan nafsu-nafsi mereka, untuk kononnya berada dalam keadaan yang cantik. Jadi untuk apa? Menurut Datuk Ismail Sabri, dia kata memanglah kita nak buat cantik lah supaya tak malu lah kalau datang pelawak asing, menerima tamu asing di kediaman resmi di Perdana. Soalnya sekarang ni bukan soal tempat itu. Yang penting adalah pimpinan itu. Macam mana kamu menyantuni kepimpinan negara. Dan itulah diletaknya penghormatan rakyat. Saya pernah pergi ke Kremlin di Moskova. Saya lihat dari luar, tak dapat masuk lah, tapi tidak ada perubahan. Saya melihat dekat Westminster, di kediaman Perdana Menteri England yang hebat, yang pernah menjajah kita, di Downing Street. Rumah dia kita boleh lalu begitu saja. Adalah kawalan dekat pintu tu, number 10 Downing Street, tapi jalan macam rumah macam biasa saja. Dah berapa ramai Perdana Menteri bertukar. Takkan kita nak ikut style Washington, White House? Who are we? Siapa kita yang kita nak buat perbandingan? Jadi seolah-olah jadi Perdana Menteri ni macam raja, nak kau rumah besar cantik dengan hiasan. Kalau satu Perdana Menteri membuat perubahan 30 juta, besok naik Perdana Menteri lain buat lagi 30 juta. Sedangkan saat itu, waktu rombakan itu dilakukan, waktu ubah suai itu dilaksanakan, adalah di saat rakyat dalam susah, negara sedang diserang oleh virus corona. Kenapa tidak 30 juta itu digunakan untuk membeli ubat, untuk penambahbaikan hospital, supaya untuk kita merawat mereka yang dijangkiti oleh wabak virus corona, daripada dihabiskan hanya untuk sebuah kediaman resmi saja. Belum tahu lagi pejabat macam mana. Ini belum terbongkar lagi. Saya yakin akan ada pembongkaran demi pembongkaran. Dan dalam keadaan begini kita haraplah Yang Mahmud Datuk Seri Ismail Sabri kena telus, kena berani mendedahkan. Let's face the fact. Jangan cuba menyelindungi sesuatu di bawah permainan ini. Kita tak mahu lagi. Ini masa sekarang ni. Sebab saya katakan 2 malam lepas, 3 malam lepas, ini adalah masa kita membongkar segala kebobrokan pimpinan terdahulu, agar ini dapat dijadikan sebagai tauladan, supaya pimpinan akan datang tidak melakukan tindakan-tindakan yang sebegini. Rakyat dihampakan. Mereka berjanji pada rakyat untuk membela rakyat, tapi akhir macam mana? Ini PM8 scale of thing, saudara Adam Rose. Saya kata ini bukan soal biasa-biasalah, soal 10%. Saya tidak dapat menerima hakikat ini. Bagi saya, wang rakyat, milik rakyat, dari rakyat, harus untuk rakyat. Kamu nak gunakan untuk mentadbir negara, tidak ada masalah. Tapi jangan dipersisirkan. Rakyat dalam keadaan hidup menderita, dalam keadaan yang keperitan, barang makanan mahal, nak cari makan. Rakyat naik bendera putih, saudara, untuk cari kehidupan, nak makan, nak menyambung kehidupan. Makanlah apa yang ada. Tetapi bila mereka berbelanja begitu banyak, 30 juta hanya untuk renovation ataupun ubah suai rumah kediaman resmi. Apa ni? Saya tidak boleh terima, saudara. Bukan saja I cannot brain, I hate. Saya benci melihat perlakuan tindakan pimpinan-pimpinan sebegini. Wang rakyat. Ya sekarang ni kamu sekali nak masih lagi nak tunjuk bahawa kamu baik, nak buat ubah lagi negara kita ni, pemulihan. Nak pulih apa benda kalau segala pembaziran telah berlaku era itu? Tak lama pun, setahun lebih. Saya yakin bahawa ini tak berlaku dalam kerajaan Pakatan Harapan, kerana Datuk Amiruddin selaku Timbalan Menteri Kewangan, dia kata bukan zaman dia. Kalau bukan zaman dia, tentulah zaman selepas era Perikatan Nasional. Dan tidak mungkin ini berlaku dalam era kerajaan keluarga Malaysia, pimpinan Datuk Ismail Sabri, kerana baru 31 hari. Takkan dalam 31 hari dah belanja sampai 30 juta. Ini memang tak masuk akal lah, saudara. Tetapi jadi artinya kita dapat melihat bagaimana pembaziran berlaku, rakyat ditipu. Saya terasa seolah ditipu, saudara. Jadi ini nasib baiklah kita mempunyai ahli parlimen yang berani bertanya. Sebab itu kita minta
parlimen ini dibuka dan diadakan persidangan supaya ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat bertanya. Ia bermula dengan persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Mahfuz Omar. Dia bertanya dan dijawab oleh Perdana Menteri. Kemudian bangkit pula ramailah. Sedangkan sebelum itu sarawanan di mana Menteri Semua Manusia mengatakan sejumlah 155,893 orang rakyat kita yang hilang pekerjaan akibat wabak COVID-19. Di saat orang tak ada kerja, di saat itulah kamu membazirkan 30 juta hanya untuk mengubah suai kediaman rasmi kamu. Belum lagi pejabat. Kalau masuk pejabat-pejabat, dah ada 69 orang. 69 orang, 70 orang menteri dan timbalan menteri. Semua nak ubah suai. Kalau satu orang katalah 300,000, 69 berapa puluh juta lagi duit. Dan rakyat selama ni sabar. Kerajaan prihatin. Kemudian kerajaan beri peruntukan, beri bantuan. Bantu apa? Benda tak kesampaian. Rakyat angkat bendera putih nak cari makanan. Ini bukan kerja main-main saudara. Ini bukan satu perkara yang boleh kita ambil ambil enteng. Tak boleh saudara. Dan sepatutnya saya mintalah supaya pimpinan yang baru ni harus mengadakan satu siasatan. Kalaulah harga itu tidak masuk akal, maka mereka yang meluluskan perbelanjaan itu perlu dibawa ke muka pengadilan. Saya kena ingat, 1 sen pun wang rakyat mesti mendapat kelulusan di parlimen. Sekarang ni mereka berbelanja ikut suka mereka saja. Memang saya geram saya minta maaf lah. Awal-awal masuk Gear 5 dah peluh dah saya ni. Saya baca-baca begitu. Itu kalau kos satu-satu rumah kediaman rasmi, macam mana pula rumah-rumah menteri? Memanglah ada peruntukan. Kalau negara kaya-raya, negara senang, tak ada masalah. Ini negara dalam keadaan susah. Rakyat tengah bergelut dengan kehidupan yang maha susah. Kamu berbelanja yang sebegitu, memanglah anda tidak bertanggungjawab. Anda seorang yang bagi saya lah, tak tahulah, mereka berdosa pada rakyat. Kita tertipu, kita terperdaya oleh pencaturan politik mereka, saudara. Sebab itu saya katakan sekarang ni, tinggal 69 hari. Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Dalam tempoh 69 hari, mampukah beliau melakukan satu anjakan paradigma kepimpinan kalau kebobrokan masih berterusan sebegini? Saya rasa dalam tempoh 69 hari ini lebih baiklah Yang Amat Berhormat Datuk Sabri lakukan tindakan, kita buka lah kapek-kapek yang ada tu, segala sampah sarap itu kita bersihkan. Itu lebih baik. Nak harapkan menteri yang ada selama seramai 69 orang tu, tak tahulah saya tak nampak, terus terang saya katakan, saya tak nampak kemampuan mereka untuk membawa negara kita ke arah jajarannya. Saya tak tahu. Sebab saya kena ingat bahawa rakyat sendiri melihat bagaimana peralihan kuasa daripada Kerajaan Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan. Itu pun dah punah harapan. Kemudian boleh turun kepada Perikatan Nasional, apa yang ikatnya, apa nasionalnya. Dan malah saya tak ada rasional. Mereka mentadbir tanpa rasional. Rakyat masih terus hidup dalam susah. Jadi setiap pemimpin yang diharapkan membela rakyat tidak terlaksana. Sebab itu saya dengar, masa saya tengok Saudara Man Azman. Saudara Man Azman menghantar kiriman, dia kata salam reformasi itu, salam perjuangan. Jadi satu hari kerajaan bersembilan dan nampak bayang gagalnya. Ini yang itu kalau Saudara Man Azman dapat lihat bagaimana orang lain. Kita dah nampak bayang-bayang kegagalan. Dan yang diwarisi oleh Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Saya dah bercakap berkali-kali, sesuatu berlaku pada Datuk Ismail Sabri akan terbalik pada UMNO. Sedangkan itu, segala kebobrokan itu dilakukan bukan zaman Datuk Ismail Sabri. Ini dilakukan yang terdahulu. Bila mohon bantuan JK birokrasi, tapi untuk itulah bila kita mohon saudara Hazri, bila kita minta untuk bukan banyak, RM1,400, RM1,600 satu keluarga. Nak makan satu keluarga, brother. Macam-macam birokrasi tak dapat. Tak ada internet lah, tak ada akses lah, pergi jumpa kedai pejabat tutup lah. Tetapi bila untuk ubah suai 30 juta, begitu saja boleh laku. Mana tak marah kita? Kita rakyat pembayar cukai. Setiap sen itu adalah milik kita bersama, saudara. Jadi saya setuju pandangan Saudara Hanif Ibrahim.
Dan Saudara Hanif tadi dia dengar ucapan daripada Ketua Pembangkang. Dia kata penekanan Ketua Pembangkang dalam lestari ekonomi untuk rakyat perlu didahulukan. Jadi kalau diperlukan, tundakanlah segala-gala projek mewah dan sebagainya. Sebab dalam ucapan pembentangan rancangan Malaysia ke-12 memang ada disebut macam-macam projek-projek mega yang akan disambung. Dalam keadaan begini tak sepatutnya pun, saudara. Dan saudara, sebenarnya dah 31 hari. 31 hari Datuk Seri Sabri bersama barisan anggota kabinetnya berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Dan semalam dia dah lancarkan, dia diumpamakan, tadi saya tulis, dia diumpamakan sebagai satu pelayaran bahtera bangsa negara kita ini. Dan beliau menjadi nakodanya. Apakah pelayaran bangsa ini dapat berjalan dengan baik? Apakah pelayaran bahtera bangsa kita ini dapat berjalan tanpa berlayar, tanpa adanya tsunami, adanya ombak samudera yang lebih mencabar? Nah, bagi saya dalam keadaan begini, saya nampak terus terang lah, belum tunggu 1 hari pun sudah mula terdedah segala kebobrokan. Sebab rakyat menanti dengan penuh harapan. Tapi akhirnya apa yang saya lihat dalam keadaan sekarang ni, apa yang berlaku seolah-olah ini bukan kerajaan keluarga Malaysia. Ini kerajaan keluarga 69. Sebab dia mewarisi benda yang teruk. Sepatutnya dia mesti ada kekentalan jiwa untuk merubah. Dalam keadaan sekarang ni, menanti 69 hari lagi ni, bagaimana di Kedah? Masih lagi kemelut antara Mukris dengan Datuk Sanusi. Menteri Besar. Masalah 13 juta. Kabarnya Mukris kata bukan dia. Sanusi kata zaman itu sebelum dia. Sebelum dia siapa? Apakah dalam masalah Bashar? Kalau ini berlaku, mesti dikorek, mesti dibuka, mesti disiasat. Bagaimana pula dengan persoalan persepsi rakyat terhadap Suruhanjaya Pencegah Rasuah? Dalam keadaan sekarang, tiba-tiba pencegah rasuah pula dikatakan pegawainya ambil duit. Ni dalam perjalanan bahtera bangsa kita ni menuju 100 hari kepimpinan. Macam mana ni? Wang 25 juta yang disimpan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah katanya hilang, dicuri. Rupanya bukan hanya itu, banyak lagi kes-kes lain. Dan sepatutnya perlu diadakan pembongkaran. Perlu ada siasatan. Kita tak boleh berdiam diri dah sekarang. Dan tak boleh lagi kita mengizinkan, tak apalah, perkataan tak apalah perlu dinoktahkan dalam vokabulari kita. Bagi kita, setiap tangan yang mencincang, maka bahulah yang harus memikul. Begitu juga macam mana tentang kalau kita tengok persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka, kita ingatkan dalam keadaan yang baru ini, di bawah pimpinan Datuk Sulaiman, tentulah okey sidangan dewannya. Rupanya masih ada lagi caci mencaci, maki memaki, kita perkataan khinzir, babi dan sebagainya. Ini bukan bahasa yang melambangkan bahasa orang berbudaya, bahasa orang-orang yang ada kedudukan. Ini bahasa tepi jalan yang dibawa, diangkat ke dalam dewan. Sepatutnya perkara ini mesti dihentikan. Saya mengharapkan Datuk Sulaiman dapat melakukan tindakan review juga bersama dengan Datuk Ismail Sabri untuk membuat perubahan. Masa untuk kita melihat para samsing berada dalam dewan sudah tak perlu lagi. Saya lihat dari 369 hari Shah Alam banjir besar, saudara. Banyak kereta tenggelam. Apakah ini musibah datang oleh Allah SWT? Atau mau mencuci segala kekotoran yang ada di Selangor? Bukan kita tak tahu, Selangor macam-macam keburukan yang berlaku. Tanah lah, skandal itu, skandal ini. Dan benda ini saya harap akan memberi pengajaran, dan supaya pimpinan di negeri Selangor dapat melihat setiap musibah yang datang tu tentu ada puncanya. Sebab itu macam ABJ Adi kata, apakah alam sudah benci melihat tingkah laku kita yang tidak henti-henti berbuat dosa. Ini keadaannya, saudara. Dan kemudian kita tanya pula tu, dalam keadaan kita menyantuni semua tu, menteri konon nak tunjuk hebat, dah ada pula suntikan dos ketiga. Nah, ini membuat rakyat susah. Jadi yang mau Perdana Menteri kena put the full stop. Orang tengah bertelagah tentang isu vaksin ini, isu Pfizer di Amerika saman menyaman, kira-kira nak buat dos ketiga pula. Kena ada buat dos penggalakan. Jadi rakyat kata apa benda ni? Apakah ini sebagai alasan kamu? Kerana kegagalan untuk menangani kehidupan rakyat. Apakah? Sebab itu saya katakan,
vaksin is not the only issue. Yang kita naklah ubat. Tiap-tiap malam saya katakan, Saudara Dato' Lokman pun bercakap, kita nakkan bukan vaksin, kita nakkan ubat. Jadi kamu bercakap soal vaksin. What type of minister you are? Kamu nak tunjuk kamu hebat. Itu keadaan saudara. Cerita parlimen berantu dah tiba-tiba pula saudara. Isu sajat pula yang timbulkan. Tak marah ke saya? Isu pondan dia punya hal lah yang ada di Thailand ke apa ke. Perlu apa dibesar-besarkan? Sedangkan isu besar yang wajib ditangani, isu kematian Allahyarham Adib. Kenapa Mak Lampir buat kenyataan bahawa NFA no further action? Apakah kematian Allahyarham Adib ini satu kematian yang sia-sia? Sebab itu kita dah wujudkan inquiry. Bawa mereka yang semua kita panggil ke depan. Ini keadaannya saudara. Masalah Adib ditutup dengan cerita sajat. Masih lagi in the situasi in the denial syndrome. Sindrom penafian. Dialih-alihkan. Rakyat menuntut pengeluaran RM10,000. Tiba-tiba KPF kata untung. Kalau untung, mana duit RM10,000-nya? Jadi saya tak fahamlah kepimpinan macam mana. Begitu juga sekarang ni. Dapatkah kita merasakan bahawa ini imej negara ini ataupun imej kerajaan perikaan keluarga Malaysia ini boleh dipertingkatkan keyakinan orang bahawa imej, bahawa Islam dan sebagainya, bila tiba-tiba dengar lagi isu cabutan nombor ekor bertambah pula. Bagi saya keadaan ini merupakan satu benda yang besar kepada PAS. PAS dah cukup tertekan dengan isu ini dan pimpinan dalam PAS tak berani bersuara pula dalam keadaan ini. Jadi saya bertanya, mampu ke Tan Sri Muhyiddin ni buat pelan pemulihan negara? Nak pulih apa dah sekarang ni? Dan akhirnya, mampukah kita menarik pelaburan dari luar? Jangan lupa saudara. Jangan lupa soal pelaburan ini. Pelabur-pelabur lari. Tapi Azmin Ali kata, akan datang daripada dia pelaburan berbilion-bilion. Mana dia bilionnya? Jangan sampai cerita bilion ni macam mana satu ketika dulu tanah diluluskan beribu ekar di Kerpan. Kononnya ada pelabur daripada Arab datang nak bawa melabur ternakan udang. Akhirnya Gajah Putih. Begitu juga apa yang berlaku Purwaja. Itu di Kedah, di kawasan Merbuk. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan biarlah benar-benar menyantuni isu. Sebab itu hari ini perdebatan saya lihat kita beramai rakyat kita terpegun dengan dua orang pemimpin negara kita yang mengutarakan perbahasan yang saya nampak cukup berkualiti. Ini sebenar-benarnya iaitu berhubung dengan debat rancangan Malaysia ke-12. Contohnya bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau melontarkan kenyataan yang kita pun terkejut bahawa untuk membuat satu kertas kerja ataupun buku laporan rancangan Malaysia ke-12, kerajaan berbelanja sampai 1.2 bilion. Saya pun heran dan digunakan kononnya pakar perunding daripada luar negara. Betul lah dia kata. Orang dari luar dibawa datang untuk membuat acuan bagaimana ekonomi negara kita perlu dilakukan. Adakah dia faham tentang kehidupan Makcik Kia? Adakah dia faham tentang macam mana Pakcik Saleh yang bawa teksi? Bawa perunding dari luar ni. Dan dibayar 1.2 bilion, bukan 1.2 juta saudara. Main bilion-bilion ni apa benda ni? Apakah kita kurang pakar-pakar ekonomi? Apakah mereka berada di Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan itu tidak setanding pemikirannya dengan pakar-pakar dari luar? Sehingga terpaksa kita mengeluarkan wang yang begitu banyak hanya untuk rancangan Malaysia ke-12. Almarhum Tun Razak tak ada perlu pun pakar-pakar dari luar. Bawa dasar ekonomi baru. Kita hidup makmur sampai sekarang terasa lagi. Walaupun dah tak ada, dah hilang. Tak ada pun pakar-pakar yang dibawa dari Amerika, daripada England, daripada Jerman. Tak ada. Tapi kita menyantuni sebab kita sajalah yang tahu masalah kita. Jadi macam mana kata Saudara? Dan dalam keadaan sekarang ni, apabila kenyataan Kumpulan Wang Simpan Pekerja mengatakan bahawa sebanyak 46% penyimpan dalam simpanan dalam EPF mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Macam mana kita nak dapatkan bahawa rakyat dalam rancangan Malaysia ke-12 nanti mempunyai perolehan pendapatan isi rumah
10 ke RM15,000 sebulan. Ini satu benda yang mengarut. Jadi sepertinya sekarang ini satu angan-angan, ini bukan lagi angan Mak Jenin ni. Apa yang dibentangkan dalam rancangan Malaysia ke-12 itu, saya lihat macam angan-angan Mak Jenin, tidak berpijak di bumi nyata. Sedangkan keadaan yang berlaku di negara kita ini tidak ditangani. Semalam saya dah sentuh, kemarin juga saya dah sentuh. Contohnya masalah isu air. Tidak dijadikan sebagai agenda utama dalam pembangunan negara. Rakyat berhak untuk mendapat air terawat di Kelantan, di Terengganu, di Sabah dan di Sarawak. Sepatutnya inilah digunakan wang perlu diberbelanjakan, dicari upaya bagaimana pembangunan ini dibawa supaya bila ada bekalan air yang cukup, pelabur pun seronok datang. Macam mana mereka mau melabur di Kelantan? Kalau air dia tengok nanti nak minum air, dia terkejut. Bagaimana mereka mau melabur di Terengganu? Dan dua negeri ini adalah negeri yang mendapat wang daripada wang pendapatan Petronas. Ratusan juta setiap tahun. Begitu juga di Sabah dan Sarawak yang mempunyai pendapatan yang begitu besar. Sebab itu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyinggol persoalan ini, kita pun tak betul. Apabila dia kata yang sekarang ni yang nyata mereka yang berada di anjung kuasa dilihat kaya raya, rakyat hidup apa kedana. Pemimpin kaya sebab mereka meluluskan pengeluaran pajak dah, kongsi lah, ada boleh membeli kelulusan itu ini. Sebab itu dia kata bahawa pemimpin kaya raya, tapi mereka berlindung kononnya rakyat susah. Sejauh mana rakyat itu benar-benar susah? Kerana wang itu disapu oleh mereka. Ini keadaannya sekarang. Lihat di Kelantan, lodging sebesar-besar kawasan habis. Dan mereka mengaut keuntungan. Jadi timbul isu, oh ini kena rakyat susah, kita kena lah menggambarkan seolah negeri itu susah. Sedangkan mereka hidup senang lenang di Sabah, Sarawak. Bukan kita tak tahu pendapatan hasil minyak daripada Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan. Kenapa pemimpin-pemimpin mereka hidup senang lenang tapi rakyat macam mana? Sepatutnya agihan pendapatan yang diperolehi oleh negara itu perlu dinikmati oleh rakyat. Itu keadaannya. Dan hari ini suka tak suka pengangguran bertambah tinggi. Macam mana? Saya tak nampak lah. Saya tak nampak macam mana rancangan Malaysia ke-12 ini mampu mencapai kejayaan. Saya ada logikanya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa zaman Tun Razak melalui rancangan Malaysia kedua dulu tahun 1971. So dia kata usaha waktu itu adalah untuk memerangi kemiskinan di desa. Ini kalau bila sebut memerangi kemiskinan di desa, melangkaui semua warga bangsa. Di desa ada Melayu, ada India, ada Cina. Dia tak perlu nak bercakapkan ini sikit bumi putra. Akhirnya membuatkan orang lain benci dengar. Sedangkan desa itu semua ada. Boleh dikatakan setiap desa itu adalah warga bangsa bukan Melayu. Nah, jadi waktu itu dah 50 tahun rancangan Malaysia ke-12 ini dilaksanakan. Masih lagi kita bercakap soal pembangunan. What is this? Sebab itu saya kata akhirnya orang akan menyalahkan UMNO. Saya tak nafikan pimpinan. Tetapi jangan kata parti saya, jangan kata parti UMNO. UMNO melakarkan satu wawasan besar untuk pembangunan rakyat, untuk lestari kehidupan rakyat. Tetapi kerana pemimpin yang melakukan segala kegelusuhan untuk mengaut kekayaan, rakyat susah, mereka kaya raya. Dan sekarang laporan melihatkan 10,300 orang diisytiharkan muflis. Dah muflis, nak dapat pendapatan 10,000 macam mana? Let's brain lah. Gunakanlah pemikiran. Sebab itu kerana yang membuat acuan rancangan Malaysia ke-12 ini bukan orang dalam, bukan mereka datang daripada negara kita. Diupah, digaji orang dari luar. Kononnya pakar. Pakar apa benda, mana dia faham tentang 10,300 orang muflis, 1,236 syarikat muflis. Bagaimana bila 30,000 syarikat yang akan gulung tikar? Mampu ke dia nak menangani masalah ini? Apa ideanya? Apa acuan pemikirannya? Dan betul kita bergantung pada hasil minyak. Alhamdulillah, hari ini harga minyak naik. Tetapi bolehkah kenaikan harga minyak itu mampu menampung segala kemerosotan ini? Sepatutnya pembentangan rancangan Malaysia ke-12 ini biarlah berpijak lebih nyata. Sebab itu Yang Berhormat Datuk Seri Najib dia melontarkan, dia kata paling utama dia kembalikan balik pada sistem percukaian. Sistem percukaian kita GST.
Yang dulu yang dituduh macam-macam, GST naik barang dan sebagainya. Tetapi dengan GST itu adalah merupakan pendapatan yang terkumpul yang menguntungkan kerajaan dan rakyat. Itu terbukti boleh dilaksanakan. Sebab itu beliau menyarankan di Parlimen tadi supaya GST dikembalikan. Beliau mahu dalam keadaan-keadaan hari ini. Sebab dengan sistem percukaian seperti itu, pelabur pun tahu. Sebab kita ni infra untuk pelaburan ni sudah cukup lengkap. Tetapi dilihat kerana sistem pemerintahan kita, sistem politik kita dalam keadaan yang begitu kelam kabut. Saudara, jadi saya melihat rancangan Malaysia ke-12 ini, ialah tak tahulah sama ada kerana sudah ada perjanjian, persefahaman antara pembangkang dengan kerajaan, maka mungkin diluluskan. Tapi kalau mengikut pengalaman saya masa-masa silam, dengan adanya pembentangan sebegitu, dia akan ditolak oleh ahli parlimen. Kalau ini berlaku, dapatkah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri bertahan selama 100 hari? Sebab itu saya katakan bahawa usia kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri bukan lagi dalam keadaan yang mantap. Sokongan dia dapat pun bukan sokongan ikhlas. Contohnya nak lantik Sesuai Agung UMNO sebagai timbalan speaker pun berbolok-bolok. Masih lagi beliau tidak ada kekuatan. Tak boleh kata, no, I want this. Saya melihat Datuk Ismail Sabri tidak mempunyai veto. Kuasa veto, I'm the Prime Minister. Tak ada. Dan beliau cukup takut dengan PBM. Sebab itu saya melihat pimpinan daripada PBM macam besar kepala pula. Sedangkan UMNO semakin tersisih. Dan kesan daripada itu, bila sesuatu berlaku pada Datuk Ismail Sabri, orang akan melihat kegagalan UMNO. Kerana Datuk Ismail Sabri datang daripada UMNO. Saya harap warga UMNO dapat mendengar jelas bahawa ini realitinya. Jangan pula kata ini UMNO punya salah dan sebagainya. Tak boleh. Dan ini keadaannya. Sebab saudara, saya melihat apa yang dibentangkan adalah satu lestari pemikiran yang indah kabar dari rupa, yang tidak berpijak di bumi nyata. Dalam kita penuh dengan kemiskinan, rakyat dalam keadaan susah, COVID terus menyerang. Jadi tidak ada suntikan pandangan, suntikan harapan yang benar-benar untuk menyantuni permasalahan ini. Sistem percukaian perlu dilaksanakan sebenar-benarnya sebagaimana tuntutan Datuk Seri Najib. Datuk Seri Anwar Ibrahim membangkitkan bahawa tak ada keseimbangan. Tidak ada keseimbangan antara yang kaya dengan yang miskin. Malahan akan mewujudkan jurang yang lebih teruk lagi. Dalam keadaan begini, saudara, bahawa saya melihat suasananya bukanlah sesuatu yang baik untuk menghadapi musim pilihan raya akan datang. Tetapi kalaulah pembentangan rancangan Malaysia 12 ini ditolak, suka tak suka kita terpaksa menghadapi pilihan raya kerana kerajaan dah tumbang. Datuk Ismail Sabri dia berhadapan dengan kelulusan untuk rancangan Malaysia ke-12. Usai rancangan Malaysia ke-12, sebulan lepas itu, dia akan berhadapan dengan pembentangan bajet negara. Bagaimana pula dia menyusun bajet negara? Kali ini bajet ini memang diusulkan oleh kerajaan beliau sendiri. Sebab dari segi RMK saya tidak jangka itu kerajaan beliau, itu kerajaan silam yang berbelanja. Boleh, kau bayangkanlah 1.2 bilion. Saya betul-betul tak boleh terima lah. Hanya untuk menyediakan kertas kerja rancangan Malaysia ke-12 dan diberi kepada negara luar. Itu kata kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-12. Saya terkejut. Ini bukan kenyataan saya, saudara. Ini kenyataan yang dilontarkan oleh Ketua Pembangkang. Tentulah Ketua Pembangkang mempunyai banyak dia punya sos ataupun sumber-sumber yang diperolehi. Bukan main-main, saudara. Ada yang kata sampai 2 bilion. Kalau itu keadaannya. Dan yang memeranjatkan kita tentang nak repair istana Perdana Menteri sampai 3 juta. Sekarang ni, saudara, masalah kita hadapi sekarang ni. Saya cakap terus dalam parti UMNO sendiri, ni masalah sekarang ni, UMNO terdapat 3 golongan kepimpinan. Suka tak suka kita akan dapat. Jadi Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dia kena berhadapan dengan warga UMNO yang 3 golongan. Golongan pertama adalah mereka yang sekarang ini berada di anjung kuasa. Mereka inilah sekarang ini sedang membudik beliau, membuatkan, oh bagus bos, ucapan baik bos, ini bos. Orang-orang ini tak boleh pakai. Orang-orang inilah yang pernah menjahanamkan kerajaan Barisan Nasional dahulu. Datuk Seri Najib tanya boleh ke? Oh boleh. Baik bos. Mereka ini, tapi bila dah
kita kalah, mereka lah orang pertama menyerang Dr. Sri Najib. Sebelum itu, cium tangan berdecup-decup. Ini saya lihat, dan ini mereka sekarang mengelilingi Perdana Menteri. Kemudian nak bercakap takut. Yang kedua, iaitu pemimpin yang kadang-kadang ada pendirian tapi tak dapat menerjemahkan pendirian sebab mereka ada maksud tertentu. Mereka ada hasrat. Kalau dikritik pula nanti tersinggung pula Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri dah tersinggung, gelap masa depan. Ini orang yang tak ada iman, tak ada ketakwaan dalam diri, tidak yakin bahawa rezeki datang daripada Allah SWT. Orang begini bagi saya tak layak untuk berada dalam barisan kabinet Perdana Menteri. Dan yang ketiga adalah orang yang nak menyatakan secara benar tapi dituduh macam-macam. Orang macam Datuk Seri Najib, orang macam Datuk Zaid Hamidi, orang seperti yang bawa Datuk Razali Hamzah yang mau menyatakan kebenaran. Dan mereka inilah akan dipalu, dipaku, dicerca, dimaki, dihamun dan sebagainya. Selalu mereka melihat kebenaran itu boleh merosakkan keberadaan mereka di anjung kuasa di Seri Perdana. Dan yang keempat adalah golongan senyap. Ini ketakutan saya. Bahawa kalau benar berlaku pilihan raya, saya amat takut. Kerana inilah suasananya apabila mereka ini akan melakukan kejutan, iaitu kalangan bersama dengan rakyat. Apabila berlaku pilihan raya umum yang ke-15 nanti, mereka akan melakukan kejutan, iaitu melakukan tsunami kebangkitan rakyat. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.